Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita di Scope TV ingin menunjukkan anda sebuah telefon baru yang hari ini dilancarkan di pasaran, iaitu Sony Xperia Z. Pastinya kalau semua-semua ingin tahu, boleh dikatakan telefon baru ini adalah antara gadget yang paling menarik yang pernah dikeluarkan Sony setakat ini, memandangkan pelbagai produk premium yang dihasilkan sebelum ini boleh dikatakan langsung tidak menampakkan ciri-ciri istimewa. Tapi dengan telefon yang baru ini, Sony akhirnya berjaya menampilkan sebuah keunikan dan juga produk yang mampu memberikan segala ciri-ciri telefon yang perlu dimiliki oleh semua pengguna. Okey, secara ringkasnya, telefon ini kita boleh memberi gambaran dia mempunyai prosesor sebanyak 1.5 GHz ataupun dalam bahasa Inggeris 1.5 GHz dengan pemprosesan GPU Adreno 320, yang mana ia menawarkan paparan dan juga antara muka dan skrin dan warna yang menarik kepada pengguna. Dan pada masa sama, Sony juga menawarkan segala ciri-ciri yang ada dalam kamera Sony itu sendiri dan dibawakan khas ke dalam telefon ini. Bermakna telefon ini anda boleh bayangkan betapa hebatnya kuasa kamera setanding sekurang-kurangnya kamera kompak. Cakap mengenai kelancaran telefon ini. Okey, kita lihat saksikan perubahan antara muka ke muka, kembali ke muka utama, skrin utama, dan dari skrin utama kita ke muka surat berikutnya, gambar, muzik, kita buka satu aplikasi. Okey. Ya. Ia menunjukkan ciri, dan menariknya dia ada juga ada satu fungsi yang mana kita boleh membuang aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan, seakan-akan fungsi mengemas kini aplikasi yang sudah kita buka supaya ia secara tidak langsung akan tidak melambatkan proses telefon itu sendiri. Okay, kita buang semua sekali, kembali ke muka utama, dan kalau boleh kita lihat di skrin utama telefon ini, saya menggunakan muka surat kedua dengan telefon dengan 10 aplikasi utama di depan, dan pada ruangan bawah ini adalah sebenarnya aplikasi yang ditetapkan. Namun bagaimanapun kita masih boleh merubah seperti Google Chrome, Play dan juga mesej serta telefon ini. Tapi di ruangan ini ada kotak 4 segi yang bermakna kita boleh membuka aplikasi terbabit. Okey, kita lihat dalam pelbagai page ni. Setakat ni saya sudah mempunyai 3 muka surat dan ia beroperasi dengan lancar setakat ini. Dan juga kita boleh membuat urutan aplikasi berdasarkan aplikasi mana yang kerap kita buka mengikut abjad ataupun yang baru saja kita Baik, kita mulakan dengan skrin Sony Xperia Z, yang mana anda boleh lihat ia dikuasakan oleh Mobile Bravia Engine yang versi kedua, yang menampakkan hasil paparan mukanya begitu cantik dengan warna kontras yang menarik, dengan pengurusan warna, dengan pengurangan bunyi ataupun noise. Pada masa sama juga Sony menampilkan skrin dengan format 443 pixel untuk 1 inci, bermakna kecerahan yang seperti yang diperlukan dalam telefon pintar menampakkan hasil dan juga berjaya menunjukkan keupayaan Sony untuk terus berdaya saing dan maju dalam pasaran ataupun segmen telefon pintar ini. Kalau kita lihat juga secara ringkasnya, peralihan antara skrin ke skrin yang lain ataupun antara muka telefon ini menunjukkan ia berupaya beroperasi dengan lancar. Dan pada masa sama, skrin bersaiz 5 inci ini menunjukkan paparan definisi tinggi penuh dengan gambar ataupun visual yang sangat terperinci dan tajam. Sama ada anda berada di bawah sinaran matahari, berada di luar rumah, berada dalam pejabat ataupun pastinya dalam kawasan yang gelap, ia masih lagi boleh menunjukkan skrin yang cantik. Okey, kalau kita lihat di antara mukanya juga, walaupun anda boleh lihat ciri-ciri dengan warna aplikasi yang ada dalam telefon ini
menunjukkan ia menampakkan hasil yang warna yang sedap mata memandang, boleh dilihat dan juga terang. Yang kalau kita boleh lihat, pastinya ia berguna ketika anda semua ingin menggunakan telefon ini di dalam baik, seperti yang saya cakap sebentar tadi, Sony berjaya menampilkan telefon yang mempunyai fungsi kamera yang baik, di mana segala-gala manfaat yang ada dalam kamera Sony dimuatkan bersama dalam chip telefon kamera yang ada dalam telefon Sony Xperia Z. Menariknya, kalau anda menggunakan Sony Xperia Z, anda tak perlu risau kalau anda tidak membawa kamera biasa ataupun kamera compact. Malah kalau anda mempunyai kamera DSLR sekalipun, anda boleh tinggalkan buat sementara waktu kalau tidak mahu membawa kamera-kamera yang berat. Ketika saya berbual salah seorang pekerja Sony ketika pelancarannya dulu, beliau berkata beliau tidak lagi membawa DSLR untuk merakamkan orang kata gambar-gambar yang kecil seperti tepi jalan dan sebagainya, sebab dengan kamera Sony Xperia Z sendiri, ia sudah cukup membolehkan merakam gambar dengan fungsi automatik. Kalau kita lihat, telefon ini mempunyai fungsi Exmor RS untuk mobile. Kalau kita mahu ketahui, Exmor ini sebelum ini adalah dimasukkan bersama dalam kamera compact yang ada dalam Sony. Kamera ini mempunyai saiz resolusi sebanyak 13 megapiksel dengan mempunyai rakaman menarik ketika waktu siang, malah lebih hebat waktu malam. Kalau kita saksikan mana-mana telefon sebelum ini, kalau kita salah satu kekurangan telefon pintar adalah fungsi kamera pada waktu malam yang tidak menampakkan hasil yang jelas. Namun dengan Sony Xperia Z, segalanya kini dah berubah. Kita boleh mengambil gambar dengan baik dengan sensor penjayaan BSI generasi baru yang membolehkan teknologi pengurangan noise dan juga pengurusan warna yang dirakamkan dan juga mengesan cahaya dengan baik untuk kamera Sony Xperia Z. Pada masa sama, telefon ini juga boleh merakam video dengan fungsi HDR yang betul-betul. Selain itu juga, kalau kita lihat, kamera ini tidak akan merekodkan video yang boleh kata bergegar-gegar ketika kita gunakannya pada sama ada dalam kereta yang bergerak ataupun dalam fungsi. Contohnya kalau kita menonton bola di stadium, anda mahu merekod sesuatu perlawanan, anda sebenarnya boleh mengharapkan Sony Xperia Z untuk merekodnya dengan baik. Telefon Sony Xperia Z yang betul-betul menarik minat adalah daya ketahanan lasak dengan bahagian getah di sekeliling telefon ini dengan skrin yang tahan cala. Pastinya ia sebenarnya memberikan ketahanan kepada si pemakai. Okey, kalau boleh kita buat ujian baling telefon ini, mungkin kita boleh betul-betul menguji. Walaupun ada di bawah ni adalah walaupun di bawah ni adalah kapet ya, tapi sebenarnya ia kapet nipis, jadi kita akan cuba menguji sama ada telefon ini tahan lasak atau tidak. Okey, saya akan cuba membalingnya. Okey, kita lihat. Okey, ia masih lagi beroperasi seperti biasa. Okey, mungkin getah tak cukup. Okey, apa kata kita baling ke dinding? Okey. Setelah baling, kita lihat di ruangan tepi tiada apa-apa. Skrin masih lagi elok, tidak pecah. Belakang masih lagi elok. Lens kamera tidak pecah, tiada masalah. Jadi kita boleh setakat ni boleh secara ringkas boleh kita buktikan bahawa Sony Xperia Z mempunyai ketahanan yang baik dari segi fizikal. Bagaimanapun, seperti mana telefon-telefon yang lain, Sony Xperia Z masih ada kelemahan. Antara kelemahan yang ketara pastinya soal bateri. Seperti mana-mana telefon bintang yang lain kita saksikan, bateri saya sekarang sudah tinggal 32%.
semenjak saya kali terakhir, jam sekarang menunjukkan 12 pagi, kali terakhir saya mengecasnya dengan penuh tadi adalah pada jam 8 malam ya. Jadi dalam tempoh 9, 10, 11, 12 hanya 4 jam bateri saya sudah ke 32%. Walaupun Sony mengatakan mereka mempunyai fungsi power management, pengurusan tenaga seperti yang kita lihat di sini, yang menunjukkan jam telefon saya masih lagi boleh beroperasi lagi 5 jam. Tapi itu adalah standby mode, maknanya kalau saya tidak membuat apa-apa. Walaupun pada hakikatnya telefon ini menjadi satu-satunya telefon membolehkan kita mengawal bateri yang digunakan dengan menutup beberapa aplikasi ataupun kemas kini yang tak patut, tapi saya masih merasakan Sony Xperia Z gagal dalam menguruskan bateri sebab saya kehilangan 70% bateri dengan mudah dalam masa 4 jam. Apatah lagi kalau saya menggunakan kekerapan seperti membuka Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Itu belum lagi saya belum lagi menonton video ataupun stream secara kerap dengan telefon ini. Itu pun sudah 60% bateri saya habis. Jadi ini adalah salah satu kelemahan yang perlu diambil berat oleh Sony supaya pada masa akan datang mereka menitik beratkan bateri telefon untuk boleh digunakan secara lama. Walaupun dalam spesifikasi yang saya baca menunjukkan ia mampu bertahan hingga 10 jam, tapi boleh dilihat ini adalah masalah utama.